واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat pada bahagian yang kedua, pada blok yang kedua, pada ayat 282, ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fas. Pejam celik Ustaz Fas Ya. Dia dah nak habis Al-Baqarah. Betul Ustaz ya. Dan Ya. alhamdulillah kita nak masuk pada surah baru selepas Surah ini baru. ya, dan di hujung-hujung ni Cabar. ayat panjang ini Subhanallah, memang subhanallah. baca dah mencabar, apatah lagi isinya Ya, sebagai betul, satu Ustaz. pelajaran besar Ustaz ya, yang subhanallah. kita sama-sama ingin doakan, sama-sama kita diberkati, dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu taala beramal dengan isi kandung daripada ayat 282 pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis pada bahagian yang kedua, iaitu pada ayat 282. Apakah isi kandungnya? Melantik saksi lelaki atau perempuan yang dipercayai dalam muamalah hutang piutang ya, dan ini adalah satu lagi sudut yang kita akan lihat di tengah-tengah ini sebagai peraturan bagi kita kalau terlibat dengan muamalah berhutang, sama ada hutang duit Ustaz ya, yang kita bincang sebelum ini, ataupun istilahnya bai'us salam, iaitu jual beli bertangguh. Apabila kita bayar dahulu kemudian dapat duitnya kemudian. Sekarang ni orang beli kat Shopee Ya, lah apa sebagai, bayar dulu kan. Mm-mm. Sebenarnya selagi orang itu tidak bagi barang, Ya. orang yang dapat duit itu berhutang. Ya, masya-Allah. Dan mari sama-sama kita belajar apakah disiplin muamalah pada hari ini daripada wastashhidu syahidain sehinggalah perkataan au kabiran ila ajalih bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam episod kita di ayat yang paling panjang. Saya pernah Ustaz Fasa jadi imam tarawih. Kemudian lupa nak bagi tahu dekat jemaah. Ya. Lepas habis tu dia orang cakap tadi kenapa panjang sangat, dia kata ayat apa panjang sangat. Oh, rupanya ayat ini memang tak boleh nak stop. Tak boleh nak tak stop. boleh nak rukuk, dia mesti kena habiskan. Jadi satu muka surat. Oh, patutlah dia kata. Jadi dapatlah belajar sikit. Belajar ni lah, mana tahu ayat yang terpanjang. Ayat terpanjang. Isi kandungan dia alhamdulillah hari ni belajar insya-Allah Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, kita nak baca daripada wastashhidu sampailah au kabiran saghiran au kabiran ila ajalih. Mari kita baca sama-sama dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada bahagian yang kedua bagi ayat 282. Ya, sebagaimana sebelum ini kita sudah pun belajar ya ayyuhallazina amanu. Maksudnya awal ayat ini seruan kepada orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Apabila kita beriman, kita perlu menyimak kepada 6 rukun iman yang ada untuk sama-sama kita berinteraksi dan menerima apakah syarat penting apabila kita berhutang. Bagi pelajar-pelajar yang ambil pinjaman daripada penaja, ya, ini adalah perkara yang perlu dimaklumi. Dan lebih daripada itu, kalau kita beli barang, ya, bai'us salam yang kita maklumkan sebentar tadi, itu juga melibatkan hutang sebenarnya, kerana duit sudah sampai tetapi barang belum sampai, maka ianya perlu diuruskan dengan panduan daripada ayat 282 pada hari ini. Jadi Allah menyatakan tambahan pada bahagian kedua ini, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Dalam episod sebelum ini kita bercakap tentang penulis, itu satu, kena ada dokumen kepada transaksi hutang di antara yang beri hutang dengan yang berhutang. Itu yang kita belajar. Kemudian perlu ada saksi. Berapa saksi? 2 saksi, syahidain mir rijalikum, dan 2 orang itu mestilah lelaki di kalangan kamu. Maksud lelaki di kalangan kamu ini dalam tafsir menyatakan ianya mestilah seorang muslim. Ya, kerana apa? Kerana rijalikum itu kaum lelaki di kalangan kamu itu merujuk kepada orang-orang yang beragama Islam. Fa illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada, ya. Dan kalau katakan tidak ada 2 orang lelaki, maka seorang lelaki perlu ada, dan juga seorang lagi lelaki digantikan oleh 2 orang perempuan yang kamu redai daripada saksi yang ada. Jadi maksudnya kalau ada lelaki 2 orang, kan? Satu. Tapi kalau katakan seorang lelaki, tak ada lelaki lain yang ingin menjadi saksi, maka kena digantikan dengan 2 orang perempuan. Ya, jadi ada perbincangan mengapa kalau lelaki 2 orang, kalau perempuan mesti pula satu lelaki digantikan oleh 2 orang. Jadi Dr. Syekh Ali Ahmad Jurjani dia kata lelaki ada perbezaan dengan wanita dalam membuat pertimbangan, terutama dalam bab muamalah ini. Ya, dan perbincangan ulama juga, ini cakap tentang hikmah lah Ustaz, ya. Sebenarnya ayat ini turun ketika di Madinah itu kumpulan yang berada di luar rumah ini kebanyakan lelaki. Nah, perempuan jarang berada di luar rumah ataupun berada di pasar-pasar. Ya, jadi bila bercakap tentang syahidain ini, kalau lelaki seorang, tetapi kalau ada perempuan seorang dengan 2 orang, kan. Kerana ia ada kaitan dengan keselamatan, ya. Pada waktu itu ialah kalau perempuan jalan seorang sahaja tak diizinkan ataupun tidak dibenarkan. Jadi bila ada seorang lagi itu, dia akan menstabilkan emosi si wanita ini untuk memberi kesaksian. Pasal kesaksian ini dia kalau orang semua bayar hutang, ikut peraturan semua okey, tapi kalau katakan zaman sekarang Ustaz, kan, kalau katakan seorang pelajar dia meminjam daripada satu penaja, kemudian 2 saksi, kan, orang kata guarantor tersebut, bila dia tak dapat kejar yang si pelajar ni, dia akan pergi kepada saksi tadi tu. Kalau saksi tu dia kelang kabut apa sebagainya, dia kata sebenarnya dia bukannya berhutang RM100, dia berhutang RM2,000. Kalau orang
tekan dia, kalau ia tidak stabil maka ia menyebabkan kesaksian itu tidak benar. Jadi inilah perkara pertama yang kita belajar dalam episod kali ini, iaitu kesaksian berapa orang? 2 orang, dan 2 orang itu lelaki. Dan kalau katakan wanita, ia digantikan dengan 2 orang wanita. Dan insya-Allah selepas ini kita melihat juga apakah peranan apabila ada saksi-saksi ini. Namun kita nak berehat sebentar dulu Ustaz ya. Kita berehat dahulu dan kita sambung kembali selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat 282 sebagai panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hujung surah Al-Baqarah. Apabila kita menuju kepada puncak Al-Quran, sanamul Quran, iaitu surah Al-Baqarah, Allah membawakan kepada kita salah satu cabaran dalam kehidupan, iaitu hutang. Satu transaksi muamalah dengan sesama manusia, dan lebih daripada itu bercakap tentang bai'us salam, iaitu jualan bertangguh, itu juga ada kaitan dengan hutang Ustaz ya. Dan apabila kita melihat perkara ini, kita mungkin rasa awalnya bagi setengah orang dia kata saya tak ada hutang. Tetapi kalau jualan bertangguh itu adalah satu kebiasaan. Biasa je kita bayar dahulu, dapat barang kemudian, ya, kita nak pergi program, kita bayar yuran, tapi programnya bukan bayar yuran terus dia dapat, ya, kecualilah kalau yang online. Betul. Yang dah dirakam ke apa sebagainya, kita bayar, waktu itu juga dapat menonton kepada video program yang kita inginkan. Jadi apabila perkara ini berlaku, ayat 282 ini adalah panduan kepada
ahli bisnes, kepada siapa yang nak terlibat dengan bisnes Ustaz ni, ayat 282 ini kena belajar betul-betul. Kena belajar betul-betul dan kena ikut SOP yang kita telah belajar. Satu, kena ada penulis dan tulisannya itu ataupun isi kandungan dokumen itu ada kaitan dengan ajali musamma, ya, iaitu kena ada tempohnya bila saya akan hantar barang. Pasal kadang-kadang ada orang kata saya order kan, kemudian bila-bila saya nak hantar saya hantar lah. Kan saya punya hal lah kan, saya kalau awak tak nak awak pergi kan. Tak boleh cakap begitu. Kerana apa? Kerana muamalah itu sudah pun berlaku. Belum berlaku okey kan, tetapi kalau sudah berlaku, bila duit sudah sampai, maka itu adalah tanggungjawab bagi si peniaga tadi itu untuk hantar barang, kerana bercakap tadi ila ajalim musamma. Sehingga kan para ulama menyatakan perkataan ajalim musamma ini kena ada tempoh pada tarikh bila sekian-sekian. Kalau katakan ia tidak diletakkan dalam urusan jual beli ataupun dalam bab berhutang tadi, maka ia adalah tidak sah, maksudnya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak mahu kita ni jual beli Ustaz ni, ingatkan alah ambil mudah-mudah lah, tetapi rupa-rupanya ianya tidak menjadi amal bila kita sampai di akhirat nanti, kerana ini semua adalah ruang ibadah kita bersama. Baik, jadi apabila kita melihat kepada bahagian yang kedua, wastashhidu syahidain, itu adalah perkara yang seterusnya, kena ada syahadah ataupun saksi. Mari kita baca daripada wastashhidu sehingga au kabiran ila ajali. Sekali lagi untuk kita melihat bagaimana, apakah manfaat adanya saksi dalam urusan jual beli ataupun berhutang ini. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menyambung bahagian kedua bacaan kita. Kita nak baca lagi sekali daripada wastashhidu sehinggalah ila ajali. Jadi hati-hati antara kalimah-kalimah yang perlu kita beri perhatian. Antaranya wastashhidu itu sendiri, kalau kita hati-hati mungkin dia jadi shin juga Safas. Wastashhidu, kan dia jadi was, jadi wash, dia tersyasyu semua shin. Wastash, hati-hati kat situ. Kemudian kena jaga juga pada kalimah tardawna kat situ. Jadi insya-Allah mari kita cuba baca sekali lagi daripada wastashhidu sehingga ila ajali. Kita cuba pula dengan bacaan menggunakan taranum Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan bagi bahagian yang kedua daripada surah
Al-Baqarah ayat 282, dan Allah menyatakan di tengah-tengah ini iaitu bila seseorang itu ada saksi Ustaz ya, satu lelaki, tetapi kalau satu lelaki ada dua wanita adalah di kalangan orang-orang yang kita redha ya kesaksiannya antadilla ihdahuma ya, untuk memastikan apa juga saksi yang ada dua orang wanita ini, untuk kalau katakan terjemahan biasanya cakap tadilla tapi diletakkan sebagai lupa, tapi lebih tepat lagi adalah kalau tersilap membuat penilaian apa sebagainya, maka seorang akan mengingatkan kepada yang lain. Jadi ada beza di antara psikologi lelaki wanita yang sedang disampaikan dalam ayat ini, sebagaimana Syekh Ali Al-Jurjani tadi menyatakan bahawa di peringkat wanita ada bab emosi yang berbeza dengan lelaki. Jadi apabila saksi wanita ini kadang-kadang boleh dimanipulasikan oleh orang lain, terutama kalau kita bercakap tentang pada zaman dahulu, orang lelaki banyaknya di luar dan wanita itu terjaga, dan bila diminta untuk menjadi saksi, kalau ianya tidak diingatkan oleh rakan wanitanya yang lain, dia akan dimanipulasi oleh lelaki yang mungkin akan menyebabkan kesaksian itu menjadi palsu. Jadi ini yang disampaikan di sini, fatudzakkira ihdahumal ukhra, untuk mengingatkan antara satu sama lain agar be objektif ya, jangan dimanipulasikan oleh orang-orang lain dalam memberi kesaksian. Dan Allah menyatakan pada bahagian ini juga wala ya'basyuhada'u idza ma du'u, ya, saksi ini jangan enggan untuk menjadi saksi ketika ia dipanggil. Macam korentor lah kan. Korentor istilah zaman sekarang ini, iaitu kalau katakan ada isu ke ataupun yang memberi hutang dan berhutang ini bergaduh ke apa sebagainya, saksi dipanggil jangan pula dia ya'ba, ya, iaitu enggan untuk hadir, kata sibuklah saya ni banyak urusan lain ke apa sebagainya. Ini adalah salah satu daripada peluang untuk membina amal kita, ya, membantu kepada rakan yang sedang berkonflik, kalau katakan ada konflik antara yang berhutang dan yang memberi hutang, membawa pada ataupun membawa pada perkataan pilihan. Perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan wala ya'ba asy-syuhada, iaitu kita fokus kepada perkataan ya'ba daripada kata akar aba, enggan ataupun menolak. Beberapa kali, ya, 13 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Hijr, dalam surah Taha, dan inilah yang menjadi satu lagi. Maksudnya bila berhutang ni banyak pihak pula Ustaz ni. Kalau katakan kita bayar cash itu jaranglah kan, kalau barang dapat tu. Tetapi bila berhutang bayar salam tu banyak pihak, kat sini memang mencabar sebenarnya Ustaz ya. Dan mungkin Ustaz pun ada pengalaman bersama dengan orang lain bab hutang ke beli barang ke apa sebagainya. Ustaz ada pengalaman yang manis tak manis ada tak? Betul Safas. Maksudnya perlu kepada perincian lah. Perincian. Dan penting sangat sebenarnya bertulis ni ya. Bertulis. Kadang-kadang ialah kalau kita kata berhutang berkenaan dengan duit kan. Kadang-kadang kita yang memberi sehingga kita pula yang segan dengan yang diberi. Kan. Sedangkan kita sebenarnya nak membantu supaya nanti tidak berlaku yang lebih jauh ataupun lebih teruk lah. Sehingga bermasa muka, putus sahabat dan sebagainya. Jadi sangat-sangat mustahak sebenarnya, dan itulah kita sebenarnya kena banyak mohon pertolongan daripada Allah SWT. Di samping jangan doa saja, kan, dia tak jadi, ada usaha juga, walaupun sedikit, tapi itulah antara tanda usaha kita untuk kita menyelesaikan. Ya, jadi itu sebabnya bila awal ayat 282 ini ila ajali musamma, dia ketika berhutang itu sampai tarikh katakan 2 bulan itu, memanglah yang ada hak ialah orang yang berhutang. Dia boleh gunalah duit tersebut sebagainya. Tetapi bila dah sampai 2 bulan tersebut, dia pula yang menjadi pihak yang di bawah. Maksudnya ialah dialah kena berusaha untuk, pasal yang beri hutang tak boleh pula cakap bila nak bayar. Pasal dah cakap 2 bulan kan, 2 bulan dah, janganlah minta pula seminggu je dah ada duit nak bayar. Jangan cakap gitu. Tetapi selepas 2 bulan yang berhutang pula kenalah bertanggungjawab. Jangan pula buat lupa pula kan, WhatsApp tak jawab apa sebagainya. Itu petanda ya ayyuhallazina amanu itu tidak menjadi ciri yang diwakilkan dalam ayat 282 itu tadi. Jadi ini seruan ya, pasal ada juga pengalaman saya Ustaz ni masa nak sewa tempat di office contohnya kan, bersungguh-sungguh kata bagi diskaun ke apa sebagainya, tak apa kita bayar, kalau lewat pun nanti kita akan berhubung apa sebagainya. Tapi diskaun lah kita deal lah kan, pasal itu adalah akadnya. Tetapi bila dah ada ya, dah okey sebagainya,
Lain. lambat dia punya ceritanya kan. Jadi perkara-perkara tersebut, dan itu juga peringatan bagi saya jugalah kan, kalau katakan ada berhutang, kena ambil tindakan bila dah sampai deadline, istilahnya ajalim musamma. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Tidak ada. Yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu, bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu, melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam tu maksudnya apa? Sejahtera, ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam itu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, malam ni, macam kita WhatsApp member-member kan. Tak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرمك وأغنني بفضلك عمن سواك. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan dariku daripada yang haram, dan cukupkan aku dengan kurniaan-Mu daripada bergantung kepada selain-Mu. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Bunyi macam El Suraya pun ada. Itu apa? On the spot lah. Jadi tapi isinya subhanallah penting, antara doa yang dipetik diriwayatkan daripada Al-Imam Tirmizi, Allahumma kfini bihalalika an harami, antara doa untuk memudahkan kita melunaskan hutang-hutang kita lah, mencukupkan apa yang kita hajati dan sebagainya. Jadi boleh kita amalkan Safas. Dan sekali lagi, bila kita semalam pun kita dah bincang pasal doa, dan hari ini ada doa lagi, kerana hutang ini adalah satu perkara besar Ustaz ya. Ada orang hutang besar, hutang kecil, dan ada yang tertanya, satu apa yang saya kena buat, satu doa tadi. Bila
bila doa tadi itu bila Allah kabulkan kita akan berusaha. Ya, Kita akan berusaha dan kita akan dijumpakan dengan orang-orang yang kita boleh bertanya macam mana saya ni nak capai target nak bayar berapa 5,000 ke 100,000 ke untuk saya menambah income saya. Jadi dia di nak berusaha dan dijumpakan dengan orang dan sampai dia sanggup bertanya dan belajar cara menambah income dia. Itu adalah antara tanda doa sedang dikabulkan. Yang kita doakan terus ayat doa semalam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, sampailah kepada ghalibatid dain wa qahrir rijal. Amalkan perkara tersebut dan juga doa sebentar tadi. Yalah, kadang-kadang bila kita nak berhutang ni sudah pasti itulah kita kata sejalan yang terakhir. Mana orang yang nak berhutang tu bukan mudah juga bagi dia sebenarnya kan, dengan segan, malu. Tapi itulah barangkali solusinya, dan jadi sebab itu bagi para pemberi hutang pula ada adab dan sebagainya, dan sudah pasti ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang memudahkan urusan orang, insya-Allah. Baik, jadi kita nak singgah seketika tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, pastinya ke bahagian tajwid kita. Hari ini kita nak melihat satu hukum, iaitulah menyempurnakan hukum idgham bila gunnah. Kalau ma'al gunnah, nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ya, waw, mim, nun. Tapi hari ini kita nak ulang kaji idgham bila gunnah, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 2 huruf, iaitu sama ada huruf lam ataupun huruf ra. Kalimahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum فَإِنْ لَمْ يَكُونَا. Contoh, Sadaqallahul Azim. Itu antara kalimah yang kita beri perhatian, iaitu pertama mir rijalikum, nun mati bertemu dengan ra, dan yang kedua fa'il lam, nun mati bertemu dengan lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Silakan tuan-tuan dan puan-puan, 1, 2, 3. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فإن لم يكونا رجلين. Wah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Biasanya berlaku kecuali dalam bacaan dia lama. Wastashhidu syahidaini mir lama kat situ. Dia tak boleh lama kat situ, dia kena terus masuk pada ra. Mirri, jangan dengung pula tu. Ri kan tak kena huruf jumpa dia. Kalau yang dengung jumpa 15 huruf. Yang ni jumpa 2 huruf dia tak boleh dengung. Jumpa ra, jumpa lam. Terus masuk pada ra, mirri, dan masuk pada ra tu bunyi tafkhim ke tarqiq? Nipis ke tebal? Tipis ataupun nipis. Sebab apa? Sebab ra tu baris bawah. Jadi jangan baca bunyi Mak Saleh lah. Contoh marah orang London. Mirri, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Mir rijal, tangan. Mir rijalikum. Terus. Cuba. Mir rijalikum. Terbaik. Kemudian jumpa lam, sama juga dia lama. Fa'il 2 hari 2 malam. Tak boleh jelaskan bacaan kita. Masukkan terus. Fa'il lam tanpa dengung, masuk bunyi nun ke dalam lam tanpa dengung. Fa'il lam, cuba. Fa'il lam. Bagus. Fa'il lam. Seolah-olah tak ada huruf nun tu, dia ada lam je yang sabdu. Fa'il lam, seolah-olah. Baik. Jadi itu hukum, apa dia nama dia tadi? Idgham bila gunnah. Masukkan bunyi nun ke dalam lam ataupun ra tanpa dengung. Satu lagi kalimah fokus kita untuk ayat yang kita belajar hari ini, iaitulah kita nak sempurnakan ataupun kita nak menjelaskan sebutan huruf dad pada kalimah berikut. Kalimah mana? Antadilla. Itu huruf dad yang berbaris kasrah, baris bawah. Jumpa tak? Okey, kita cuba.
Minas syuhada'i an tadilla ihdahuma. 1, 2, 3. من الشهداء أن تضل إحداهما. Ayuh. Masya Allah. Kalimah yang kita gariskan iaitu an tadilla huruf dad. Jangan tertukar ataupun terkesan huruf ta dengan huruf dad. An tadil. Jadi ta tu dah teriquk sekali. Jadi tebal semua. Jangan terkesan ataupun terpengaruh dengan huruf dad yang isti'la itu. Adapun ta tu ringan ataupun lembut ataupun dia tak tebal. Anta. Cuba anta. Ringan kan? Anta. Dil. Baru tebal dad tu. Tapi jangan pula kita ringan pada ta, dad pula terkesan. Minasyuhada'i an tadilla jadi dal pula. So kena hati-hati. Ta, di. Ujung lidah, lepas tu tepi lidah. Kena gigi gerham. Atas sebelah kiri atau sebelah kanan. An tadilla. Cuba. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Puas hati dengar. Kalau puas hati lagi, sorang-sorang, Safa. Oh ya. InsyaAllah pertemuan akan datang lah. Ya, insya-Allah. InsyaAllah, baik. Jadi kita dah belajar dua perkara. Idgham bila gunnah dan juga kalimah an tadilla menjelaskan huruf dad. Mari kita cuba pula hafal beberapa kalimah daripada pertengahan bahagian yang kedua pada hari ini, insyaAllah. Perhatikan dahulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. 4 kalimah. 1, 2, 3. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. Subhanallah. واستشهدوا شهيدين. Cuba. واستشهدوا شهيدين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. Cuba sampai ambil 2 kalimah. Wastashhidu syahidaini. 1, 2, 3. واستشهدوا شهيدين. Okey, jangan tengok. 1, 2, 3. واستشهدوا شهيدين. Sekali lagi ulang. واستشهدوا شهيدين. Subhanallah. 2 kalimah lagi. من Tengok. Okey, tengok dulu. Mir rijalikum. رجالكم. Hati-hati tipis kara. Mir rijalikum. رجالكم. Ulang sekali lagi. رجالكم. Cuba jangan tengok Al-Quran. 1, 2, 3. رجالكم. Mir rijalikum. رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. Ibu-ibu, ayah-ayah, subhanallah, penonton di rumah macam mana? Boleh tak? Boleh Ustaz. Dia kata kan, tengok kat mana tu? Tengok TV, dia kata. Kalau kita tengok ke depan kan, ibu-ibu tengok kat TV lah. TV ataupun tengok dekat phone ke apa kan. Untuk sama-sama cuba 4 kalimah. Walaupun kalau kita perhatikan hanya 4 kalimah, tetapi ini bukan kaleng-kaleng punya kalimah. Ini adalah kalimah Al-Quran yang kita sangat dambakan Allah SWT permudahkan kita untuk kita menghafal, mengingat beberapa ayat, beberapa kalimah daripada Al-Quran. Satu anugerah dan hadiah daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi banyak lagi kita nak menyambung pengajian kita pada hari ini. Namun kita nak berehat dahulu seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini pastinya dalam rancangan My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Rehat seketika. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهينا وارزقنا تلاوته. Mereka yang ni yang kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan, Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki yaqumul lail, dia mendirikan malam, kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut dajjal, maknanya dia percikkan sikit air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu bakul. Itu maknanya itu dah pukul 6.30. 6.30 6.30 simbah air tu. Simbah air terus. Kalau qiyamul lail tu maknanya mungkin boleh genjis-genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah. Maknanya sebab apa? Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Taala merahmati lelaki yang bangun qiyamul lail, dia kejut pula isteri dia, dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Saidina Umar, Saidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya, kekuatan mereka. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita memerhati kepada blok yang kedua, bahagian yang kedua daripada ayat 282 surah Al-Baqarah berkaitan dengan hutang, bagaimana hutang ini perlu diuruskan. Dan sebentar tadi sudah pun kita belajar bahawa perlu dalam transaksi hutang ini perlu ada penulis satu, yang keduanya perlu ada dua saksi lelaki ataupun satu saksi lelaki ataupun dua saksi perempuan, dan jika pada satu masa itu ada dua saksi lelaki maka ia perlu diberi keutamaan kerana ia adalah panduan yang Allah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita baca sekali lagi pada wastashhidu syahidain kepada sehingga ayat ila ajalih ini untuk memastikan kita sentiasa peka tahu bagaimana menguruskan hutang dan transaksi jual beli as-salam, iaitu satu transaksi jual beli bertangguh agar kita tidak mengambil enteng peraturan daripada Tuhan. Bersama Ustaz Tamizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya bacakan, ada satu kerja rumah. Ada kerja rumah pula sekarang tu. Tak adalah, sambil-sambil mengetik apa, nanti boleh tengok-tengok dalam ayat yang kita baca pada hari ini ada berapa kalimah yang melibatkan mad wajib dan juga yang melibatkan mad jaiz. Mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Sama ada nak tanda dekat Al-Quran ke ataupun nak tanda dekat buku nota ke, bolehlah ulang-ulang kaji. Moga-moga tambah semangat kita belajar Al-Quran, insya-Allah. Mari kita baca ayat daripada wastashhidu sampai ila ajalih, penutup dengan bacaan murattal jiharkah ataupun jaharkah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada bahagian yang kedua, ya, blok yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 282 Ustaz ya. Dan bercakap tentang hutang, hutang ni menyebabkan punca stres Ustaz ya. Kalau katakan ada dua jenis hutang sebenarnya, hutang yang kita memang dah bayar berkala kan, contohnya pinjaman di bank contohnya untuk beli rumah, kita memang bayar setiap masa itu. Tetapi ada satu lagi jenis hutang, iaitu kita berinteraksi dengan kawan kita ke ataupun yang memang kita pinjam dan memang kita nak bayar dan telah pun ada deadline. Ya, sebenarnya dua-dua tu adalah hutang yang ada ajali musamma. Tetapi bila kita pinjam dekat bank ni mungkin sampai 20 tahun, 30 tahun kalau beli rumah. Tapi kalau dengan kawan ke, kalau kita katakan dah beri satu tempoh masa, kalau katakan sudah melampau masa tersebut, maka pada waktu itulah kita bertanggungjawab Ustaz kan, bertanggungjawab. Dan di sinilah yang menjadi punca stresnya itu, kalau kita dah sampai masa tak dapat bayar, tak dapat bayar. Jadi ini adalah panduan daripada Allah, disiplin ketika hutang ini. Dan rupa-rupanya ketika berhutang yang terlibat siapa? Bukan sekadar orang berhutang dan yang memberi hutang, tetapi penulis yang kita sudah belajar dan juga dua orang saksi, di mana dua orang saksi ini, kalau kita tengok penulis dan saksi ini, Allah menggunakan perkataan wala ya'ba, ya. Penulis dah ada kemahiran tersebut, janganlah dia enggan untuk menulis, membantu kepada proses hutang itu sendiri. Dan yang keduanya ialah syahidain tadi, dua saksi tadi, jangan ya'ba, jangan enggan kalau katakan perlukan bantuan kan. Tolong kita datang sekejap pasal saya ni tengok dia ni tak nak bayar lah. Kan. Jadi si saksi jangan pula kata alah itu dah lama dah, tak payahlah nak minta-minta. Dia perlu membantu, ya. Istilah di sini idza madu'u, sehingga kan perbincangan oleh Imam Qurtubi, dia kata madu'u ini bukan sekadar kalau dipanggil sahaja dia akan datang, tetapi dia tengok dia tanya pada yang beri hutang, yang hari tu kata hutang tu dah selesai belum? Dia sendiri yang akan bertanya kepada orang yang beri hutang, dan kalau tidak dia pun akan mesej kepada orang yang berhutang tu. Sampai tahap begitu peranan saksi, ataupun zaman sekarang ini kita menggunakan istilah guarantor. Dan bukan sekadar untuk menekan, tetapi sebenarnya untuk mengingatkan bahawa ini adalah amanah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada hutang Ustaz ya, kalau hutang yang dah ada deadline dan kita boleh bayar berkala, itu teruskanlah kan. Kalau nak pergi haji umrah, teruskan. Jangan rasa bersalah pula. Tapi kalau yang perlu rasa bersalah tu, yang dia dah nak pergi umrah 50 kali, kan dah banyak kali dah tu maksudnya, tapi kawan dekat sebelah tu ataupun yang mesej assalamualaikum, apa khabar akhi contohnya tu kan, tak berjawab sampai ke sudah kan, tapi berdoa di depan Kaabah. Dan salah satu perbincangan ulama ialah mengapa ada doa yang tidak diterima, ialah apabila seseorang itu berhutang, kaya ataupun dia ada duit tapi dia tak nak bayar hutang. Maka orang ini digelar sebagai zalim dan akhirnya dia punya amal dia akan hancur, tapi yang keduanya doa tak dijawab. Jadi itu sebabnya mengapa hari ini bila kita dah dengar pengisian ini bagi ibu ayah, anak-anak pelajar di universiti, kena ada catatan pengurusan keuangan ya. Jangan kita rasa macam alah itu nantilah kan. Ini adalah tanda kalau kita serius ingin doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok mana hutang dah deadline tersebut, kita kalau tak dapat bayar, ingatkan balik kepada orang tersebut, saya nak bayar ya, tolong doakan saya tapi saya tak dapat bayar. Okey, ramai orang saya tengok kawan-kawan saya bila dia ada orang berhutang, dia kawan dia tu kata minta maaf. Okey dia kan, dia pun akan doakan. Tapi kalau tidak, dia doa laknat pada orang tersebut. Itu yang merugikan kita. Dan di hujung itu Allah menyatakan wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Ini peluang amal seterusnya Ustaz. Peluang amal bagi accountant ke, bagi penulis lawyer ke ataupun kawan-kawan ke, jangan tasamu ini maksudnya ialah jangan jemu. Tasamu ni sama ini bila kita buat perkara yang berulang-ulang kan, sikit-sikit kena tulis, sikit-sikit kena dokumenkan, kena hantar dokumen untuk ni. Documentation adalah salah satu peluang amal menuju syurga. Inilah dia ya, tulis walaupun hutang sikit tulis ataupun kita hantar bukti kan.
ataupun kita ingatkan, itu semua adalah peluang. Selagi ia belum habis deadline, kita tulis, tulis. Kalau katakan orang tu dah bayar RM50, okey, kita tulis bahawa hutang sekarang dah tinggal ini dan bakinya ini, deadline-nya ini, dia tulis. Dan ini adalah tambahan amal kita rupa-rupanya sebagai reminder. Sekarang ada email, ada reminder, itu membantu kita untuk menguruskan hutang ini. Dan insya-Allah di bahagian yang ketiga nanti kita akan melihat bagaimana kalau bercakap tentang bai'us salam, tetapi pada hari ini kita ambil dahulu apakah resolusi bagi episod kali ini. Iaitu yang pertama, kita ingin menjadi saksi yang amanah dan dipercayai dalam transaksi hutang, yang pertama. Yang kedua, bantu mengingatkan hutang orang lain yang telah sampai kepada tempohnya, terutama guarantor ataupun saksi sebentar tadi. Yang ketiga, menjaga rahsia dan aib dalam urusan orang lain. Jangan pula dicanang-canangkan di khalayak, kerana saksi adalah untuk bersaksi pada transaksi tersebut. Bantu orang-orang yang terlibat. Jangan pula kerana orang ni tak bayar hutang, pergi letak dekat Facebook satu alam, dia cakap orang ni tak bayar hutang RM5 saya, kan. Okay. Yang itu sebenarnya bukan adab yang diajarkan bagi orang-orang yang beriman. Kita doa Allah pelihara dan jaga kita beradab dalam bermuamalah. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, cukupkanlah kami ya Allah dengan sumber yang halal ya Allah. Jauhkan kami ya Allah daripada sebarang perkara yang mengharamkan. Cukupkanlah kami ya Allah dengan kurniaan daripadamu ya arhamar rahimin. Dan juga jauhkan kami ya Allah daripada bergantungan daripada selainmu ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarkan kami, permudahkan kami untuk kami melangsaikan hutang-hutang kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, mampu untuk menguruskan harta dan menguruskan hutang kita dengan baik, dan juga kita tahu kesedaran untuk berusaha dengan panduan daripada Allah menguruskan hutang ini. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama kita gerakkan tabung ini, kita gerakkan nilai Al-Quran, kesedaran bayar hutang, kesedaran menjaga hutang dengan disiplin daripada surah Al-Baqarah sebentar tadi. Kita bertemu lagi dalam bahagian yang ketiga. Bagaimana kalau katakan saya beli dapat kemudian, ataupun saya ingin terlibat dengan satu muamalah bai'us salam, adakah ia dibenarkan, macam mana yang salahnya? My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah pada episod ini. وأطراف النهار واجعله لنا